Avengers! Assemble. Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar semua yang berada di rumah, dalam kereta, dalam tandas dan apa saja yang korang tengah buat. Ini adalah part 2 untuk Ulasan Black Panther. Black Panther Wakanda Forever. Yeah. Okay bang, so di siri yang lepas kita dah go scene by scene dan juga kita kritik dan puji apa perjalanan dan penceritaan dan juga music scene dan semua. So kali ni kita nak cerita pasal apa bang? Kita nak cerita ke mana Black Panther ni, apa akan jadi akan datang. Faham? Untuk MCU selepas kita tengok Black Panther ni. Salah satu aku rasa benda yang paling besar adalah bila Namor dia cakap yang dia adalah mutant. Dia adalah mutant. Okay, first macam ni tau. Bila dia cakap dia adalah mutant, dia tak terhenti di situ. Betul. Sebab macam mana, okay, kalau kita tengok reaction Shuri waktu tu, Shuri tak terkejut. Tak terkejut. Sebab okay, kalaulah itu adalah satu, katakanlah Namor adalah satu-satunya mutant yang wujud, mesti Shuri terkejut macam Betul. apa. Dia akan tanya apa tu mutant, kan? Tapi Shuri tak terkejut. Okay, saya suka dengan abang punya, sebab saya pun berfikir kan. Berfikir Shuri tak terkejut. Dan saya rasa saya nak menyokong kenyataan abang tu. Shuri tak terkejut sebab kita tahu Wakanda punya teknologi dan how advanced their scientific punya research and so on. Saya rasa diorang sebenarnya dah tahu macam mana untuk buat satu mutation. Yes. Satu mutant. And that's why dia tak terkejut. And Teori aku adalah teori. Teori. Sebenarnya kita kena ingat itu adalah senggang berapa tahun, 5 tahun ke 6 tahun selepas Blip. 6 tahun, betul. 6 tahun selepas Blip. Teori aku adalah di antara waktu itu sebenarnya mutant dah wujud. Betul. Sebab kita tahu dah satu isu pasal cerita tu, Miss Marvel. Yes, Miss Dia Marvel. dia cakap ada mutation Betul, dalam dalam genetik Kamala. Betul. Kemudian ni pula dia cakap dia adalah, ni mengaku yang dia adalah mutant. Dia cerita yang bagaimana mak dia ada penyakit cacar, which is at that time 15th century. Ada penyakit cacar and diorang terpaksa untuk minum air yang diperbuat daripada, kita panggil the magic herbs of the sea dekat kawasan tu. And mana bila mak dia tak nak minum disebabkan ada kandungan kat dalam perut. Tapi orang tu cakap yang bahawasanya kandungan tu pun sakit. Dia kena minum. Bila minum memang semua baik, tapi diorang tak boleh hidup kat atas darat. Diorang hidup kat dalam laut. Dan penceritaan dia yang lain adalah dia cerita bahawasanya tak dengar. Dengar. Okay. Penceritaan yang seterusnya adalah apabila diorang masuk dalam laut dan yelah Namor kat dalam kandungan yang ambil the drink of the magic potion is mak dia. So dia diturunkan dia punya ability tu dalam perut lagi. Bila dia lahir, dia cerita yang dia lahir dengan ada sayap kapak dekat kaki, telinga dia tajam. Kenapa ni? Apa jadi? Mungkin sebab dia pusing. Okay. Telinga dia tajam dan dia tak macam orang lain. Orang lain biru, orang lain macam bernafas guna macam insang. Tak ada kepak. Tapi dia ada ability tu dan disebabkan itu dia menjadi king. Betul. Prince of the sea itulah. So, okay, kita nampak benda tu. Mutation. Okay. Benda yang aku rasa sangat menarik adalah bila dia cakap mutant tu lah, macam aku cakap tadi tu. Adakah sebenarnya sudah wujud mutant? Betul. Dan kita tak tahu sekarang ni. Cuma benda tu makin menarik sekarang ni. Betul. Banyak benda tertanya-tanya. Kita tak tahu sama ada mutant akan muncul sebelum Secret War muncul, sebelum Secret War ataupun after, ataupun di tengah-tengah tu sebenarnya dah ada hint-hint yang macam filem Black Panther. Betul. Okay. Apa lagi? Okay, saya just nak bawa satu teori yang mungkin out of context tapi mind blowing. Okay. Disebabkan sekarang X-Men dah ada cerita banyak sebelum-sebelum ni kan. Okay. Dan juga X-Men yang paling latest menceritakan about the first mutant. And Sabah Nur, Apocalypse. Itu adalah first mutant, ya, betul. which is zaman Egypt. Zaman Egypt is a track back record to sebelum Namor wujud lah. So adakah this MCU timeline akan push for the first origin of the mutant, which is dalam komik memang
kita acknowledge bahawasanya memang En Sabah Nur adalah the first mutant. Kan? Adakah disebabkan kewujudan Namor ini, dia akan reset balik, which is in this MCU, Namor will be the first mutant, ataupun dia akan track back balik bahawasanya En Sabah Nur ni memang dah the first mutant. And kalau kita tengok daripada segi Wakanda in Africa, Egypt also in the same region, adakah Shuri dah tahu disebabkan memang wujudnya mutant daripada dulu lagi? Tapi statement Namor adalah first kan? Aku rasa dia different universe lah. Ataupun diorang tak tahu kewujudan En Sabah Nur tu lagi. Berkemungkinan besar. Tapi adakah kita nak... Tapi kalau ikut komik pun, Namor adalah first. Kan? Tapi cuma cerita dia adalah Namor ni dia dah wujud tahun 15 something 15 something. But En Sabah Nur is lagi lama, before century. Okay, ataupun sebenarnya memang kita, sebab saya pun dah terlupa dalam movie, komik memang cakap macam tu. Memang dia cakap dia first mutant aku rasa Namor adalah first mutant. Tapi korang boleh komen betulkan kalau salah. Lepas tu second. Okay. Sebab aku rasa Namor ni dah muncul lama tau. Kalau ikutkan komik ke, aku tak pasti. Sebab dalam the first Avengers ni komik, the first Avengers yang Avengers before century, kau tahu apa pasal benda ni? Kan ada Namor kan dalam tu. Line up tu ada Namor, ada Ghost Rider, ada siapa lagi ada Eyes of apa? Agamotto. Agamotto. Siapa lagi? Kalau korang tengok, baca komik ni best lah. Sebab dia cerita pasal macam mana Tony Stark, tak silap aku, dia pergi ke masa lepas. Dia tersekat lah waktu tu. So cerita tentang macam mana adanya sebenarnya Avengers before zaman-zaman prasejarah tu. Faham? Itu pun best juga tu. Komik tu antara komik yang best lah. So back to kita punya teori tadi tu. Aku rasa sebab dia tak perkenalkan lagi X-Men. X-Men kan. So kita tak tahu macam mana. Mungkin dekat Deadpool kita akan tahu macam mana. Make sense. So apa Deadpool 2024. Before Secret Wars lah kan. Before Secret Wars. Oh, second. Yang benda yang sebelum aku lupa. Kalau ikutkan Kevin Feige punya pengesahan, diorang kata Kevin Feige sekarang ni tengah berusaha untuk mendapatkan semua pelakon lama untuk join sekali dalam Secret Wars. Which is, korang ingat tak teori yang kita beritahu yang kenapa ada 4 pin particles yang diorang ambil tu? Okay. Sekarang that makes sense now kan? Video tu juga dekat TikTok yang paling famous sekarang. Yang paling blow up. Which is teori yang kita orang keluarkan ni kadang-kadang bukan kita main cakap je, kita benda yang kita study and kita cuba tengok and kemukakan. And then bila dah keluar rumus-rumus macam tu, it makes sense. Tapi kita orang takkan confidence lagi movie tu tak keluar. Betul. Macam-macam boleh jadi lagi. Betul. Okay. Apa lagi yang kau ada benda nak cakap? Okay. Saya rasalah kan, this is about Wakanda Forever, about the mutation apa semua. Saya pun nak ketengahkan and saya nak appreciate how they develop the story and character of Vibranium. Oh, okay. Kita tak pernah terfikir yang bahawasanya kita sampai ke sini, sedangkan Vibranium tu dah disebut sejak 2012 lagi, masa Captain America First Avenger, pasal Shield Captain tu. Okay. Shield Captain memang dia beritahu, ayah Tony Stark beritahu, Howard Stark beritahu, that has been made by the strongest metal on earth, Vibranium. Which is masa tu kita tak tahu lagi Vibranium tu apa. And kita tak tahu lagi Vibranium tu datang dari mana. Vibranium, fast forward to Captain America Civil War. First Avengers sebenarnya dia dah cakap dah. Ingat tak yang siapa yang salah sebut? Wakanda. Yeah, Civil War. Bukan Bruce Banner. Tu First Avengers tak salah aku. Itu saya tak perasan that Bruce punya. Banner yang scene tu yang dia salah sebut Wakanda tu. Saya rasa yang salah sebut Wakanda tu is Civil War sebab Bukan Civil War. Kena ingat Civil War Black Panther dah muncul. Bruce Banner tak ada. Civil War kan Age of Ultron. Okay, sorry sebab dia macam tergap sekejap.
dalam Age of Ultron, Bruce Banner sebut benda tu. Betul, okay, betul. Age of Ultron. Sebab tiba-tiba datangnya Ultron kan. Dia Lepas nak tu ambil vibranium kan. lepas tu tiba-tiba data daripada Avengers Tower semua hilang sebab dah di-delete oleh Ultron. Jadi dia orang cari hard copies. And then tiba-tiba Bruce Banner terjumpa satu dokumen yang dia cakap Ulysses Claus ni dia orang ada tahu pasal vibranium, the strongest metal on earth in Wakanda macam tu lah. Saya ingat. Okay, so ceritanya dekat sini adalah, nampak tak dia bawa daripada tahun 2012 Captain America First Avengers, dia bawa kepada Age of Ultron, and then dia bawa kepada Civil War. Barulah kita tahu Black Panther, inilah vibranium, inilah Black Panther. Dan sampai ke sekarang kita dapat tahu yang bahawasanya ada vibranium kat tempat lain, which is Talokan. Betul. Nampak tak apabila dia bercerita juga dalam Black Panther Wakanda Forever ni, bahawasanya selama ni cerita nenek moyang kita yang meteorite tu jatuh dekat tempat kita sahaja adalah salah lah. Ada tempat lain jugalah kan. Ingat kan Okoye pun macam sebenarnya ada kat tempat lain juga ke. So sampaikan kita pun wow, 10 tahun punya cerita, dia pun kita dah macam okay, so means that meteor tu bukan jatuh dekat Wakanda sahaja. Betul. Okay, itu saya nak appreciate lah betapa particularnya dia create a development towards vibranium. And then saya rasa story pasal vibranium ni akan menjadi backline story untuk Thunderbolt dan juga Captain America New World Order. Satu benda lagi, Dip, yang kita, sebab dia dah masuk mutant, dah masuk X-Men, kita menantikan adamantium. Betul ke kan? Which one the strongest metal on earth? Saya nak bet lah bang. Tadi nak bet, haram lah bet kan. Saya nak letak satu statement kat sini. Saya rasa, saya yakin dan percaya kita akan dapat jawapan untuk adamantium tu dalam Thunderbolts ataupun Captain America, dan possibilities untuk datangnya adamantium tu Deadpool 3. Okay, aku rasa logik sebab sekarang ni dia wujud konflik. Diorang mencari vibranium. Betul. Tiba-tiba diorang akan jumpa satu lagi besi yang paling power. Tapi sebenarnya kalau ikutkan komik, tak silap aku baca, adamantium bukanlah resources yang asli. Betul, dia dibuat. Dia adalah artificial daripada vibranium gabung. Betul. So berkemungkinan dari dalam Captain America nanti ataupun Thunderbolt, diorang akan develop benda ni. Betul. And sebab kita tengok macam mana diorang ambil, diorang mencari vibranium untuk research kan. Mungkin Dr. Doom yang buat, yang create, kita betul, tahu kan. Betul, saya setuju. Sebab Dr. Doom is common enemy of Fantastic Four and Black Panther. And mungkin juga benda ni akan ada kaitan dengan Black Panther. Black Panther pula, Fantastic Four nanti. Fantastic Four, yes. Ya, kita tak tahu benda ni. So kita dah nampak sekarang siapa common enemy diorang, and so that's that. And benda makin menarik. Okay, ada benda lain tak? Tak ada. Aku ada satu benda yang menarik. Okay, kita nak cakap filem ni sebenarnya tribute kepada T'Challa dengan sangat baik, aku rasa. Okay, saya setuju. And second, macam mana bila orang kata recast, tapi Marvel, Kevin Feige menolak and tak nak recast. Aku rasa, pada aku, itu adalah decision yang tepat. Saya setuju. Sebab tribute untuk T'Challa. Dalam masa yang sama, diorang punya strategi untuk tidak mematikan karakter T'Challa ni sangat genius, sangat bijak aku rasa. Betul. Aku suka gila sebab dia tak matikan watak T'Challa. Maksudnya masih wujud T'Challa. Betul. Tapi bukan T'Challa Chadwick Boseman. Dan dia adalah anak kepada T'Challa. I am Prince T'Challa, son of King T'Challa. Dalam sinema masa tu semua macam dia macam tu lah, macam nak nangis tau. Aku cakap, gila babi dia ni power. Kan? Macam mana diorang boleh datangkan idea tu. Maksudnya T'Challa masih hidup. And kita boleh nampak the next Black Panther siapa. And then percintaan between T'Challa dengan Storm. Yes. Mungkin akan berlaku. Betul. Tapi it's anak T'Challa lah. Ya, betul. But still T'Challa. Kan? Sebab yalah, dia punya anti adalah Shuri lah. Bukanlah macam ikut komik. Tapi still dia tak mematikan karakter T'Challa. Betul. I mean,
tengok kan betapa harmoninya cerita ni dia susun. Ya, kan. betul. Aku rasa genius lah. Plot story yang ending tu memang genius. Okay, untuk sampai ke ending tu, abang perasan tak pada starting movie berapa minit kita sekarang? Alamak, 14. macam mana nak cerita origin story Namor dengan Shuri ni? Tak apa, masuk ke? Biar panjang pun tak apa. Panjang ni. Tak apa. Okay alright. Kita kena tengok. Okay, this is a part of Shuri's character development. Kita kena ingat bahawasanya Shuri ini adalah seorang saintis yang bijak. Okay. Bila dia start movie tu dengan dia meletakkan kepercayaan dia kepada Buzz, which is the god of Black Panther punya god lah, kan? Cakap, Buzz, please, I want to help my brother, please give me another chance. Tapi dia tidak berjaya untuk pulihkan abang dia. Satu, dia letak kepercayaan kepada Tuhan. Yalah, of course lah, dia saintis yang memang dia tak percaya kepada dia punya asal usul. Yang kedua, kita kena ingat bahawasanya Shuri ni dan Wakanda ni mampu menyembuhkan apa jenis penyakit dan juga kesakitan. Sebagai contoh, dia berjaya menyembuhkan Ross, apa nama agensi yang itu? Agent, bukan tu Ross Thunderbolt yang betul. ni my favorite colonizer. Okay, aku tahu yang tu. Dia berjaya memulihkan her favorite colonizer yang dia buang peluru daripada tulang belakang and sembuh. Tapi dia tidak berjaya menyelamatkan abang dan juga mak dia sendiri. Betul. Dia nampak macam mana perasaan dia tu, suffer dia tu, dia macam orang yang kau sayang mati depan kau. Betul. Bukan seorang, dua orang. So sebab tu aku cakap Shuri punya character development ni dia buatkan filem jadi draggy. Betul. Sebab yelah takkan tiba-tiba esok orang tu mati, esok kau dah power kan. Betul. Tak, dia kena something berlaku, something berlaku. Kenapa kita Dia panggil character development is, you know, bila tengok Black Panther, first Black Panther, macam mana Shuri is so playful girl, sayang abang dia, suka kacau abang dia, tak pernah terfikir pun nak merintah negara, tidak pernah terfikir pun untuk menjadi seorang hero. Betul. So character development yang membawa Shuri ni agak heavy. Lepas tu satu lagi dilema between dia nak balas dendam ataupun jadi baik. Betul. So tu pun dia bukan terikat, dia macam dilema, dia berhadapan dengan satu dilema yang besar. Besar, sangat besar. So at the end dia memilih, dia ada tendensi untuk balas dendam. Betul. Tapi dia memilih untuk tak balas dendam. Tak balas dendam. So itu pun menarik juga, macam mana Killmonger yang macam cubaan dia jumpa Killmonger tu kan. Dan abang perasan tak, sepanjang movie kan, Shuri tak pernah expose kepada sesiapa pun dengan siapa dia jumpa dalam mimpi dia. Betul. Sebenarnya ada satu benda yang menarik, Deep. Ya, apa tu? Sepanjang filem Black Panther, Okay. dia ceritakan tentang T'Challa sakit. Betul. Tetapi tak ada pun cerita, Pasal Killmonger. bukan, Pasal? apa sakit T'Challa sebenarnya sakit apa. Dia cakap sakit misteri itu je lah kan? Tapi tak tahu bagi Tapi sakit tak tahu sebab apa. Aku rasa pada pandangan aku dia menghormati Chadwick Boseman yang berhadapan dengan kanser. So dia kalau boleh, mungkin lah kalau cerita pasal cakap sakit kanser mungkin tak nampak macam boleh diubati kan. Betul. So dia misteri kan, dia tak bagi tahu apa-apa sakit sebagai tribute untuk Chadwick Boseman. Dan saya rasa pun another tribute from Chadwick Boseman is dengan cara yang dia cakap dia T'Challa merahsiakan sakit dia. Macam Chadwick Boseman. Betul. Macam Chadwick Boseman. Literally macam apa yang Chadwick Boseman. Sebab Chadwick Boseman memang kita tak tahu yang dia sakit. Waktu Black Panther first tu, yang waktu sesi syuting penggambaran, dia sedang berhadapan dengan kanser sebenarnya kan. And kita tengok macam everyone tribute kepada Chadwick Boseman, T'Challa, macam itu adalah Chadwick Boseman. Betul. So aku rasa waktu filem tu macam memang sedih lah. Sebab first starting ya, okay, kita balik-balik sebab saya macam rasa saya dah kurus sangat kan. Jauh sangat. Kan Shuri dia Buzz. Dia cerita pasal. Okay. Lepas tu perasan kan yang Marvel punya opening kan semua pasal T'Challa. Okay. Dia buat kan pasal T'Challa, pasal Chadwick Boseman. And akhir sekali Marvel Studios punya logo tu warna purple. First tribute tu dah lah tak ada lagu yang teng kan. Semua dalam sinema tu macam diam. Betul. Macam moment of silence, macam dia yang lepas yang mak dia datang, Ramona datang cakap your brother is gone kan. Lepas tu macam semua diam. Uish. Sama juga waktu ending tu. Ya. Waktu yang dekat kan kat macam pantai tu. Yang dia nak menangis. Dia nak bakar baju. Lepas tu kan tak ada lagu apa, tak ada. Tak ada. Lepas tu tiba flashback.
nak nangis bang. Tu sedih lah. Sedih bang. Dia sedih sebab apa? Sebab dia mixkan reality into the fiction story. Betul. And dia nampak real, betul-betul real. Macam kita nampak pelakon tu betul-betul menangis sebab kehilangan Chadwick Boseman. Betul. Dan kita tahu yang bahawasanya how good Chadwick Boseman portray. I mean, Black Panther is Chadwick Boseman. Betul. Black Panther is Chadwick. I mean, there's no character in okay, you can have Superman, a lot of Superman, a lot of Batman, Iron Man, Captain America, but Chadwick Boseman is Black Panther. Betul, aku setuju yang tu, Dip. And kita nampak macam mana sebenarnya tribute filem ni betul-betul untuk Chadwick Boseman memang berkesan pada aku. Setuju. Itulah character development yang untuk Namor? Terbaik. Untuk Namor kita dah cerita sedikit tadi yang Namor the first mutant. Okay, the second question about Namor is, Namor ni baik ke jahat? Okay, jawapan dia anti-villain lah. Macam anti-hero. Anti-hero. Macam Black Adam. Black Adam. Maksud dia akan jadi hero lah kan? Tapi sebab aku rasa bagus juga kita cakap pasal Black Adam sebab dia punya kalau ikut aku baca aku research sikit lah pasal Namor ni kan. Dia cakap Namor ni memang macam Black Adam sebab dia ni okey je untuk membunuh orang. Faham? Kan? Ke aku salah? Betul. Saya setuju. Dan kita kena ingat bahawasanya Black Adam dengan Namor ni persamaan dia adalah dua-dua god tier level. Dan apa yang dalam komik cakap pasal Namor, which is as strong as Hulk, pun dimention kat dalam movie. Dan ini semua Mbaku yang sebut. Oh, pasal there are people not call him king or general. He call him Kukukan, which means the god feather serpent. God. So the god tier lah. Lepas tu sekarang ni Wakanda dipegang oleh Mbaku. Itu memang plot twist lah. I mean, tapi dalam leak yang leak tu pun benda yang sama juga. Tapi kita dapat nampak yang bahawasanya memang Shuri don't have any interest to be the ruler. Betul. Sebab memang karakter asal Shuri macam kita cerita tadi kan. Oh, satu lagi yang kita tertinggal, Dip. Apa bang? Benda yang agak penting juga. Penting. Untuk Young Avengers. Ironheart. Okay. Perasan tak dia ada AI? Bukan AI. Dia apa? AI, bukan AI. AI tu Shuri punya. Bukan. Dia ada AI. Sebab bila diorang kata dia macam mana dia boleh bukan silap. Dia belajar dekat MIT. Dia belajar kat MIT, which is kita tahu daripada Spider-Man No Way Home. Ya. Yang dua orang tu dapat MIT. Ya. Siapa dua orang tu? MJ dengan Ned. Ya. Adakah Peter dapat MIT juga? Tak sure, dia tak bagi tahu kan. Dia tak expose. Tak expose. So kalau Peter adalah pelajar MIT, mungkin dia akan jumpa dengan Riri Williams. Dan Riri Williams akan jumpa dengan MJ dengan Ned. Mungkin kita tak tahu. So itu salah satu benda yang menarik. Second adalah apa perkaitan Riri Williams dengan Tony Stark. Macam mana dia dapat duit buat benda semua tu. Ataupun yelah dia bijak kan. Dia bijak. So macam mana lah. Satu lagi abang tertinggal. Apa relation Riri Williams dengan Dr. Doom? Kalau ikutkan memang ada relation ke apa? Ke sebab dia jual? Ingat tak yang dia cakap bila Shuri dengan Okoye tanya, adakah dia yang buat device untuk mencari vibranium tu? Dia cakap ya, dia yang buat. Lepas tu dia tanya kenapa? Dia cakap sebab dia tengah diburu oleh CIA dan juga Namor. Lepas tu dia cerita yang dia cakap, oh no, I made this to prove to my professor that I can do it. How many days that you create that? Within one month. I tak ingat something like that. So is the professor in this story is Dr. Doom? Logik. Boleh jadi. Faham ataupun kan? Orang yang bekerja dengan Dr. Doom. Yes. Because kita tahu Dr. Doom memang mengajar juga dekat universities. Ya. Oh, menarik. Sebab tu dia doktor. Of course lah. Dia scientist kan. Ya. Ataupun sebenarnya yang suruh buat tu adalah Dr. Reed Richards. Wow. Nampak?
Tapi Dr. Reed Richards tak ada, sebab kita dapat tahu yang bahawasanya Fantastic Four punya movie bukan macam tu dia punya penceritaan. Because they are going back to 60s. So it's okay, kita tak akan sentuh benda tu sangat. So kita kena tutup lah. Kita kena tutup untuk Riri Williams buat sementara waktu. Last but not least lah, tambah sikit lagi abang. Ni, character development Thunderbolts. Okay, kita tahu yang bahawasanya entiti dekat dalam Black Panther ini adalah Wakanda, Talokan dan juga US government. US government kalau kita perasan adalah apa nama favorite colonizer tu, Ross tu, apa nama tak dia? sure lah. Agent Ross. Aduh, apa benda nama dia? Sekejap, aku nak check bateri jap. Okay, nama dia apa? Everett Ross. Okay. Agent Ross lah, of course lah. Jadi kita dapat character development juga untuk Agent Ross, which is memang dalam komik wife dia adalah Val. Valentine tu kan. Dan Val ni kita tahu bukan pertama kali muncul. Dia dah muncul dekat Black Widow kan? Dia dah muncul dekat dalam Black Widow, dia dah muncul dekat dalam Falcon and the Winter Soldier. Dia dah muncul dekat dalam Hawkeye, dia muncul ke? Tak Rasanya tak. Dia dah muncul kali ketiga lah ni kan. Okay, dia dah muncul kali ketiga, which is kita tahu dia mesti ada something untuk membentuk satu team. Kita tahu yang US government tengah mencari vibranium sekarang. Dan saya rasa Thunderbolts akan diwujudkan untuk mencari vibranium. And dia akan kaitkan dengan Talokan and Wakanda punya perang lah kan. Maybe boleh jadi. Tapi Talokan sekarang tak lagi tak expose lagi. Tak expose lagi kepada dunia luar. Jadi kita nak nampak sekarang ni Thunderbolts mungkin akan involvekan Val. Sebab Val dah rekrut banyak orang sekarang ni. Kan? Dan kita dah lama tak nampak Thunderbolt Ross. Sebabkan dia nak recast balik. Henry Ford akan recast balik as Thunderbolt Ross. Dan kita akan menantikan siapa rekrutmen yang seterusnya lah. Sebab kita dapat tahu juga yang dalam komik memang Thunderbolt ni adalah US punya agencies, tapi dia ambil daripada villain, something like that lah. So kita tak sabar. Yang ni bila keluar? Thunderbolts Thunderbolts sebelum Secret Wars. Literally sebelum lah. Sebelum Deadpool. Oh, okay. Kita akan nampak sebelum Thunderbolts, tapi yang keluar dulu Captain America kan? Captain America keluar dulu. Captain America tahun 2023 tahun depan. Tahun depan lah. So kat situ pun kita akan nampak kot hint dia. Betul. Sebab dia Sasah akan bawa juga sikit. Mungkin hint ke apa kita tak tahu. Betul. Dia hint sikit macam mutant ni, semua benda ni. Betul. Jadi sekarang kita dah nampak lah yang dah ada group dia, which is kalau Miss Marvel, Spider-Man, group dia adalah DODC, Department of Damage Control. Lepas tu kita nampak yang Wakanda and so on ni, dia punya US agency yang masuk campur adalah US government, CIA sendirilah. So Politics. Menarik betul. So saya rasa ada apa lagi bang? Kita nak tambah pasal Wakanda Forever ni. Aku rasa itu je. Panjang sangat ni. Itulah dah berapa minit dah, 20 minit lebih ni. Nak kat setengah jam ni. Alright guys. So thank you for watching. Thank you untuk yang mendengar dekat Spotify. Betul. Jangan lupa untuk follow kita dekat TikTok. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Sembang Marvel. Betul. Like, comment dan share. Bagi 5 star rating di Spotify. Kita orang respect sangat korang sebab sudi mendengar apa pandangan kita orang dan juga teori-teori yang mengarut dalam longkang. Oh, satu benda lagi. Kalau ada apa-apa product placement nak letak ke, betul kan, kita mengalu-alukan sangat Sembang Marvel ni untuk ada orang yang nak bagi letak, nak sponsor lah. Betul. Lepas tu apa lagi? Kalau korang nak join Sembang Marvel untuk jadi panel pun dia alu-alukan. Ya, betul. Kita orang memang nak sangat orang lain juga yang tolong bercerita, menjadi pelipur lara, sembang-sembang teori-teori mengarut ni kan. Seronok ramai-ramai. Cuma kita shoot hari biasa. So kita orang shoot weekdays. Kalau korang available tu roger-roger lah. Ya, betul. Alright, thank you for watching. Bye-bye. Assalamualaikum.